Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "Aghairallah, apakah selain daripada Allah, attakhidhu waliyan, aku mengambil ataupun aku menjadikan waliyan." Waliyan di sini bermaksud Tuhan ataupun sembahan ataupun pelindung ataupun tempat bergantung. Waliyan fatiris samawati wal ard, Allah itu yang mencipta dan melengkapkan ciptaan langit-langit dan bumi. Wa huwa yut'imu wa la yut'am, dan Allah Ta'ala dia memberi makan dan dia tidak memerlukan ataupun diberi makanan. Maksudnya di sini dia Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki kepada manusia dan manusia tidak memberi rezeki, dan Allah Taala tidak memerlukan sesiapa yang memberi rezeki kepadanya. Qul inni, ini pada hari ini insya-Allah kita akan sambung dari sudut i'rabnya. Qul inni, dan qul inni, katakanlah wahai Muhammad, inni, sesungguhnya aku, umirtu, aku diminta, diperintah, an akun, aku menjadi awwala man aslam, paling awal ataupun yang pertama, man aslam, di kalangan orang yang aslam, iaitu memeluk Islam ataupun berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aslam ini maksudnya Islam. Aslam fi'il madin, dan dia punya isimnya ialah Islam. Dia punya sifir dia ataupun wazan dia af'ala yuf'ilu if'al. Aslama yuslimu Islam, maksudnya serah, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku diminta, diarahkan menjadi orang yang pertama memeluk Islam ataupun serah ataupun patuh ataupun tunduk ataupun taat setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala takunanna minal musyrikin, dan aku juga diminta ataupun dikatakan juga kepadaku, wala takunan, diperintahkan juga wahai Muhammad, wala takunan, dan jangan sesekali engkau menjadi minal musyrikin, iaitu di kalangan orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat 14 ini sebenarnya Allah Taala mahu memberitahu kepada kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan Allah sebagai pelindung, sebagai Tuhan, sebagai sembahan, sebagai tumpuan ataupun tempat tumpuan, tempat meminta bantuan, penolong dan sebagainya. Nabi kita menjadikan Allah, di mana Allah Ta'ala itulah yang mencipta dan melengkapkan ciptaan langit-langit dan bumi. Dan manusia ini adalah makhluk yang lemah, berhajat kepada Allah untuk diberi rezeki kepadanya, dan Allah itu tidak perlu kepada rezeki ataupun berhajat kepada sesiapa ataupun makhluk yang memberi rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, Nabi juga memberitahu bahawasanya Nabi dituntut untuk menjadi orang yang pertama berserah kepada Allah, orang yang pertama memeluk Islam, orang yang pertama tunduk patuh setia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dilarang sama sekali untuk menjadi di kalangan orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini adalah rentetan ayat-ayat sebelumnya, di mana ayat sebelumnya masih lagi menceritakan tentang bagaimana dakwah Nabi kepada masyarakat Mekah ataupun masyarakat musyriki Mekah, di mana mereka ini menyembah berhala. Mereka ini mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi bagi tahu, akulah orang yang pertama diperintah untuk memeluk Islam, dan aku
pasti akan menjadikan Allah sebagai Tuhan, dan aku sama sekali tidak akan menjadi orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu secara ringkas terjemahan ayat 14. Dan dari sudut i'rab Allah Taala sebut qul. Qul ini adalah amrun. Boleh tengok kitab ataupun kat skrin ni pun ada, saya cuba share kitab. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Qul ini adalah fi'il amar. Amrun maknanya fi'il amar. Fi'il yang memberi makna perintah. Cuma qul ini dia fi'il yang huruf tengahnya huruf illah, huruf alif. Asalnya ialah qala. Qala yaqulu, fi'il amarnya ialah qul. Ba'a yabi'u, fi'il amarnya ialah bi'. Begitulah fi'il-fi'il selainnya, di mana fi'il yang huruf illah di tengah, maknanya macam qala, ba'a, fi'il amarnya, bentuk fi'il amarnya adalah tidak sama dengan fi'il yang sahih, maknanya fi'il yang 3 huruf, tidak ada apa-apa masalah. Contoh saya cuba terangkan kat sini. Jadi qul ini dia fi'il kata kerja yang di tengahnya ada huruf illah. Huruf illah ni adalah huruf alif ataupun huruf waw ataupun huruf ya. Maknanya mana-mana saja fi'il yang ada huruf 3 huruf, iaitu huruf illah, alif, wa, ya, di dalam ilmu tajwid kita panggil huruf mad. Tidak begitu dalam bahasa Arab dipanggil huruf illah. Dipanggil huruf illah, huruf sakit. Jadi apabila fi'il ada huruf illah, huruf sakit, maka fi'il ini kita panggil fi'il sakit ataupun fi'il mu'tad. Contoh lagi, ba'a pun ada huruf alif. Jadi fi'il ini dari segi bentuk, fi'il amalnya adalah tak sama dengan fi'il yang 3 huruf, yang tidak ada huruf illah. Contoh jalasa. Jalasa ini tidak ada fi'il, tidak ada huruf illah. Kan? Jim, lam, sin. Adapun fi'il ke atas ini, qaf, alif, lam, ada salah satu daripada huruf tiga huruf illah ini, 3 huruf mat ini. Jadi kalau ada salah satu huruf di antara 3 huruf ini, maka fi'il itu kita panggil fi'il mu'tal ataupun fi'il yang sakit, yang ada huruf illah ataupun ada huruf mat. Jadi fi'il ni, fi'il mudhari'nya yaqulu. Yaqulu, qaf itu bari hadapan, dan fi'il amalnya hanya qul. Fi'il amalnya ialah qul. Ba'a yabi'u, fi'il amalnya ialah bi'. Fi'il amal dia hanya bi'. Dan kalau fi'il itu tidak sakit, maknanya sahih bukan mu'tal, fi'il mudhari' dia yajlisu, kena letak alif di depannya. Ijlis. Ijlis. Jadi jalasa yajlisu, ijlis. Kena ada alif. Tapi kalau fi'il yang ada huruf illah, maka tidak perlu kepada alif. Bentuk dia terus saja disebut bi'. Qul. Jadi qul itu adalah fi'il amar. Fi'il amar, di mana fi'il amar ni dia mati amrun sakin. Sakin maknanya lam itu baris mati. Qul amrun sakin maknanya fi'il amar, sakin baris lam itu adalah baris mati. Wal fa'il anta, dan fa'il di dalam qul ini ada ganti nama, iaitu awak. Maknanya awak sebutlah, awak katakanlah, dan awak itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul
Inni. Jadi katakanlah wahai Muhammad, katakanlah awak itu ialah Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang apa yang perlu Nabi sebut, apa yang perlu Nabi kata, selepas itu disebut inni, maka inilah yang Nabi perlu sebut ataupun Nabi perlu ucapkan, Nabi perlu jelaskan ataupun Nabi perlu kata. Inni, in itu adalah huruf taukid, lit taukid wan nasbi. Lit taukid ini maknanya inna itu adalah untuk menguatkan, untuk menegaskan ayat. Maknanya kalau ada inna, ayat yang kita nak sebut ataupun kenyataan yang kita nak keluarkan ataupun apa-apa saja yang kita nak ceritakan, bila ada inna di depannya, ia memberi makna kuat, tegas ataupun sungguh-sungguh. Jadi diterjemahkan in ini dengan sesungguhnya. Di taukid, taukid ini maknanya menguatkan, menegaskan. An-nasbi li taukid wan nasbi. Nasbi ini maksudnya isim selepas inna ini perlu dinasabkan ataupun diletak baris atas. Inni. Jadi ini mungkin ayat ini tidak nampak baris atasnya, tetapi kalau saya guna isim yang zahir, isim yang biasa, contoh saya kata inna, saya akan sebut inna al-baita, saya akan letak baris akhirnya dengan baris atas. Jadi saya tak sebut innal baiti, tidak boleh, salah. Ataupun innal baitu, tidak boleh juga, dia adalah salah. Jadi saya perlu sebut innal baita. Contoh lagi, inna madrasata, sesungguhnya sekolah. Kan, saya letak baris ta. Jadi madrasata ini, kalau tidak ada inna, contohnya saya tidak letak inna, kita baca dengan madrasatu. Madrasatu. Tapi bila diletak inna di depannya, dengan sendirinya dia menjadi baris atas, huruf akhir tu. Inna al-baita, tengok baris atas. Dengan sendirinya bertukar kepada baris atas. Tapi kalau tak ada inna, tidak ada inna, barisnya al-madrasatu. Jadi inna ini dipanggil an-nasab. Huruf an-nasab, maknanya huruf menasabkan, iaitu menjadikan isim selepas inna ini hukumnya bertukar kepada nasab ataupun mansub. Itu maksudnya litaukid wan nasbi. Jadi selepas inna hendaklah ada isim. Ada isim, dan isim itu baris akhirnya hendaklah baris atas. Bagi mufrad, kalau dua dengan ya, contohnya dua rumah, saya sebut baitaini. Kalau dua sekolah, madrasataini. Madrasataini, madrasataini. Saya guna ya. Ya ini tanda nasab dia. Ya kat belakang tanda nasab. Jadi ikut perkataan lah. Kalau mufrad satu, barisnya di atas. Kalau dua rumah, tandanya ialah ya ini. Kalau banyak, tengok kepada bentuk kata. Kalau jamak taksir, sama juga. Al-buyuta. Ini jamak taksir. Madarih pun sama. Al-madarisa. Madarisa. Ini jamak, kita panggil jamak taksir. Al-madarisa. Tapi kalau jamak muannas muzakkar salim, contohnya muslimuna, jadi muslimina. Ya, dengan ya juga. Kalau jamak muzakkar, jamak lelaki. Kalau jamak perempuan, muslimah dengan baris bawah.
Jamak perempuan ni pelik sikit Mungkin orang perempuan ni pelik sikit Jadi baris atas, tanda baris atasnya ialah baris bawah Maknanya masuk bil kasrah. Kalau jamak perempuan. Jadi ikut perkataan. Kalau perkataan itu mufrad, baris atas. Perkataan itu musanna, dua dengan ya. Jika jamak taksir, ta, baris atas juga. Dan jika jamak mudzakkar salim, lelaki, dengan ya, muslimin. Dan jika muannas salim, jamak perempuan, dengan baris bawah. Jadi asal baita, baitani, buyuta, muslimat, asalnya semuanya adalah baris hadapan. Bayata. Baitu. Baitun. Yang ini asalnya alif. Baitani. Baitani. Ini asalnya buyutu. Buyutu. Muslimin asalnya muslimun. Muslimun. Muslimati asalnya muslimatu. Jadi semua perkataan ini asalnya ialah marfu'. Marfu' maknanya hukum i'rab, barisnya hadapan. Jika dua dengan alif. Jika ramai lelaki dengan waw. Jika ramai perempuan dengan hadapan. Tetapi bila diletak inna di depannya, maka barisnya bertukar dan berubah. Baitu tadi akan jadi baita. Baitani akan jadi baitaini. Baitani jadi baitaini. Dan buyut akan jadi buyuta. Muslimin akan bertukar kepada muslimun, akan bertukar kepada muslimin. Dan muslimat akan bertukar menjadi muslimati. Baris ataupun perubahan di akhir perkataan. Bila masuk inna. Dan inilah dipanggil an-nasab. An-nasab. Ataupun disebut mansub. Jadi inna itu huruf adat ataupun inna itu adalah lin nasbi sebagaimana pengarang kita sebut lin nasbi lit taukid wan nasbi, untuk taukid menguatkan, dan dia juga adalah untuk menasabkan, iaitu mengubah baris akhir kepada baris atas ataupun huruf-huruf yang menggantikan baris atas. Jelas Jadi itu adalah sedikit penerangan apa yang dimaksudkan dengan lin nasbi. Jadi inna litaukid, an-nasbi litaukid dan juga huruf nasab, dan ya pada inni itu ada ya itu adalah isim inna. Isim inna, ya itu adalah dhamir. Maksudnya isim dhamir. Jadi kita tengok ayat ini, Allah Ta'ala sebut inni. Ada ya kan? Okey, ada ya kat situ. Jadi ya ini, oleh kerana ya itu adalah dhamir, maka tak boleh diletak baris. Kalau atas ini dia isim zahir. Isim zahir maknanya isim yang bukan dhamir. Jadi nampak ta nampak barisnya di atas. Madrasata dan selainnya. Jadi ya ini dia adalah dhamir, jadi tak boleh kita sebut inni ya, tak boleh. Dia mabni, dia tidak berubah barisnya. Ya ini adalah dhamir dan dia adalah mati, kecuali di keadaan tertentu dia diletak baris, mungkin kerana nak boleh disebut ayat selepasnya. Jadi inni, sesungguhnya saya. Jadi ya itu adalah dhamir. Ya itu adalah dhamir. Ya adalah dhamir dan dia adalah isim inna. Isim inna, kejap lagi saya terangkan. Isim inna. Kenapa isim inna? Kerana inna ini perkataan selepasnya di sudut i'rabnya dipanggil isim dia, isim inna.
Contoh saya sebut, innal madrasata kabiratun. Innal madrasata kabiratun. Jadi madrasata ini kita panggil isim inna. Dan kabiratun kita panggil khabar inna. Khabar inna hukumnya bari hadapan. Marfu'un. Isim inna hukumnya mansubun. Itu hukum dia. Asalnya tidak ada asalnya seandainya kita buang inna, jika kita buang inna, asalnya ialah al-madrasatu kabiratun. Begitu ayatnya. Jadi madrasah dia adalah mubtada. Dan kabiratun dia adalah khabar. Jadi kalau ayat biasa, al-madrasatu kabiratun, madrasah ini mubtada. Mubtada maknanya perkataan yang dimulakan di dalam ayat. Isim yang dimulakan dalam ayat isim, isim kita panggil mubtada. Dan kabiratun ialah cerita, khabar. Apabila di depannya dimasukkan inna, maka madrasah ini menjadi isim inna, hukumnya berubah kepada bari atas, dan kabiratun menjadi khabar inna, hukumnya adalah marfu. Itu sedikit huraian. Bukan sedikit itu, banyak itu. Jadi ya itu adalah isim inna. Dhamir itu adalah isim inna. Sesungguhnya saya umir madin mabni lil majhul. Madin mabni lil majhul. Asalnya amartu. Tetapi dibaca dengan umirtu. Umirtu di sini mabni lil majhul. Ya. Asalnya begini ya. Asalnya ayat itu adalah amara Allah. Amara Allah ana. Ini saya susun ikut bahasa Melayu kita. Allah Ta'ala suruh saya. Asalnya begitu. Kemudian kalau ikut ayatnya dia akan sebut macam ni, amarani Allah. Allah Ta'ala suruh aku. Cuma di sini apabila yang menyuruh Nabi itu Allah, dan semuanya tahu bahawasanya yang menyuruh Nabi itu adalah Allah, maka Allah itu dibuang. Jadi apabila dibuang, ana ataupun ya kat sini, dia menjadi naib fa'il. Jadi dibaca dengan umirtu. Asalnya ialah amara. Amara, siapa yang suruh? Allah. Siapa yang kena suruh? Saya. Jadi siapa yang suruhnya? Allah Ta'ala. Siapa yang kena suruh? Saya, iaitu Nabi Muhammad SAW. Sekarang ini apabila kita buang Allah ini, kita buang tinggal amara ana. Dan amara ini jika mabni lil majhul, baris mim itu kena letak baris bawah, dan hamzah ini kena letak baris hadapan. Umir. Dan ana ditukar kepada tu, umir tu. Aku disuruh. Tidak ada Allah ke asalnya ada Allah kan? Sudah tak ada dah. Jadi kalau ikutnya siapa yang suruh Nabi? Allah Ta'ala. Oleh kerana yang berhak menyuruh Nabi Allah Ta'ala,
Dan Allah Ta'ala yang menyuruh Nabi, dan semuanya orang tahu bahawasanya Allah Ta'ala menuntut Nabi menyembahnya, dan juga Allah Ta'ala menuntut Nabi memeluk Islam, yang pertama memeluk Islam, dan Allah Ta'ala meminta Nabi tidak syirik kepadanya. Maka sudah tahu semuanya bahawasanya Allah itulah yang menyuruh ataupun mengarahkan, maka Allah itu dibuang. Bila dibuang, ditukar amara kepada umira. Dan ana ini diletak di depan dan dibaca umirtu. Maknanya aku diminta, aku disuruh dan aku diperintahkan. Jadi umirtu ini dipanggil mabni lil majhul. Maksudnya tidak ada dia punya pembuat ataupun fa'il, pelaku. Tidak ada, tidak disebut. Dipanggil mabni lil majhul. Jika amara fi'ilnya jadi umira. Jika jalasa jadi julisa. Kalau dakhala jadi dukhila. Tengok baris dia. Dia punya wazan dia ialah fu'ila. Jadi kalau saya kata jalasa, dia duduk. Kalau julisa, diduduk. Dakhala, dia masuk. Kalau dukhila, dimasuk. Maknanya tidak tahu siapa yang masuk. Dimasuki, rumah dimasuki pencuri. Jadi tak tahu siapa yang masuk. Jadi diguna dukhila. Kalau dakhala, kita tahu siapa. Contoh, dakhala Muhammadun. Siapa yang masuk? Muhammad. Tapi kalau dukhila, tidak tahu siapa yang masuk. Muhammad masuk rumah. Dakhala Muhammad fil baiti contohnya, ataupun al-baita. Jadi dukhila tidak tahu siapa yang masuk. Tapi rumah itu ada kesan orang masuk. Jadi disebut dukhila. Dia punya wazan dia, sifir dia ialah fu'ila. Ini sifir dia. Fu'ila. Asalnya jalasa, julisa. Fu'ila. Asalnya dakhala, fu'ila, dukhila. Ini bagi fi'il madin. Jadi umirtu ini adalah madin mabni lil majhul, iaitu binaan fi'il ini adalah tidak ada fa'il, pelaku lil majhul, sakin. Maknanya mati. Umir, ra itu baris mati. Ra itu umir, kita baca dengan baris mati, maksudnya sakin. Ta na'i fa'il. Ta itu adalah na'i fa'il. Ganti kepada fa'il. Asalnya Allah, amarallah. Tetapi apabila Allah itu sudah tak disebut, maka tu itu, saya itu menjadi menggantikan Allah. Na'i fa'il dipanggil. Timbalan kepada pelaku. Ataupun ganti kepada pelaku. Kita orang Melayu pun kita guna juga na'ib. Okey. An huruf masdar nasibah. Ini pun istilah dia ialah perlu kepada huraian juga. An dengan an akun. Akun ini fi'il mudhari'. An akun dia panggil masdar. Masdar, huruf masdar. An itu adalah masdariyah. An masdariyah. Apa itu maksud masdar? Maknanya gabungan an dengan akun ini, ia dimaksudnya ialah isim masdar bagi akuna. Akunu, asalnya akunu. Maknanya maksudnya isim, walaupun dia sebut fi'il, tapi sebenarnya an dengan akun ini adalah masdar. Jadi jadi masdar dia ialah setiap fi'il ada masdar. Contohnya kana, yakunu, kaunan. Kalau nak bersebut fi'il amma pun boleh, kun. Kaunan. Jadi kaunan ini adalah masdar.
Jadi an akun, an ini adalah masdariyah, maknanya gabungan an akun ini maksudnya ialah kauna ataupun kaunun. Bukan maunun, kaunun, silap aib, kaunun. Jadi kalau ikutnya begini bentuk katanya, umirtu kaunu, umirtu kauna, begitu dia punya maknanya aku diminta menjadi siapa? Man awwala man aslama, aku menjadi orang yang pertama memeluk Islam. Umirtu an akun kauna awwala man aslam wala takunanna minal musyrikin. Okey. Soalan dari soalan daripada Puan Laila tadi, i'rab ukila ataupun umirtu, dia tanya tadi, apabila dibuat fi'il itu mabni lil majhul, bagaimana i'rabnya? Jadi akala Muhammadun al-aruzza. Ini contoh asal ayat. Muhammad telah makan nasi. Siapa yang makan? Muhammad. Apa perbuatannya? Makan, telah makan. Apa yang kena makan? Nasi. Jadi ayat-ayat ini lengkap. Fi'il, fa'il, maf'ul. Kemudian kita pun tukar. Kita tukar dengan mabni lil majhul tanpa ada pelaku. Kita sebut ukila. Kemudian Muhammad dibuang, aruzzu. Ukila aruzzu. Kalau kita lihat ayat di atas, aruzza, tidak begitu. Barisnya di atas. Tapi apabila ukila dibina dengan mabni lil majhul, kita tukar kepada aruzzu. Kenapa aruzzu? Kerana aruzzu ini dia adalah ganti Muhammad. Tidak begitu. Apabila ganti Muhammad, hukumnya kena ambil hukum Muhammad. Jadi apabila Muhammadun dengan baris hadapan, maka aruzzu, asalnya aruzza, kena tukar kepada baris hadapan juga, aruzzu. Jadi kita i'rab dia ialah na'i fa'il. I'rab dia na'i fa'il marfu'. Itu i'rab dia. Cuma tadi umirtu. Umirtu, jadi kalau aruzzu nampak jelas baris hadapannya kan. Cuma masalah sini tu ini adalah naib fa'il. Tu ini adalah naib fa'il. Jadi kita sebut tu itu naib fa'il. Tu itu adalah dhamir fi mahalli, di dalam kedudukan dia rafa' naib fa'il. Jadi tu itu adalah dhamir dan kedudukan i'rabnya ialah rafa', dia adalah naib fa'il. Tetapi tu ini sebenarnya dia adalah dhamir, bukan seperti aruzzu. Sebab itu dia fi mahalli, kerana dhamir ini walaupun dia baris tu kita baca, sebenarnya dia bukanlah tanda rafa'. Dia bukan tanda rafa' sebenarnya, tapi dia menunjukkan saya, umirtu. Kalau umirta, awak. Kalau umirti, awak perempuan. Jadi tu, ti, ta itu adalah bukan tanda i'rab, tetapi dia adalah tanda dhamir. Kalau ta, anta. Kalau ti, anti. Kalau tu, ana. Sebab itulah dia guna fi mahalli. Fi mahalli ini maknanya di dalam kedudukan. Dhamir ini kedudukannya ialah dalam keadaan rafa'. Dan naib dia adalah naib fa'il.
dia adalah ganti kepada fa'il. Sebabnya fa'il dia adalah Allah. Sebagaimana yang kita sebut sebelum ni kan, amarallah. Siapa yang suruh? Allah Subhanahu wa taala. Okey, jelas Puan Laila? Bolehlah. Boleh Puan. Ini bila dhamir ini mungkin kita nampak lain. Kita nampak tidak berapa jelas sebagaimana isim yang biasa. Umirtu. Maknanya di dalam tu ada ana. Ana itulah naik fa'il. Bagaimana kita tahu ada ana? Kerana tu ni dhamir ini ataupun tu itu dia menunjukkan ada dhamir ana di dalam umirtu. Kalau saya sebut umirta ada anta. Kalau umirti ada anti. Kalau umirna ada nahnu. Jadi nahnu, anta, anti itu adalah naib fa'il. Okey. InsyaAllah. Jadi kita teruskan dengan sambungan kelas kita tadi, iaitu an ini adalah masdariyah. Maknanya bila an masdariyah, gabungan an dengan akun ini, an campur dengan fi'il akun, maka dia ditakwil ataupun ditukar kepada, diterjemah ataupun maknanya ialah masdar kaunu. Di sini umirtu kauna awwala man aslama. Maknanya aku diminta menjadi orang yang pertama memeluk Islam. Contoh lagi, seandainya saya bagi an campur dengan akulu. Akulu ini adalah fi'il mudhari'. Bahawasanya aku makan. Jadi sebenarnya takwil kepada masdar dia. Masdar dia ialah akla. Akla, takwil kepada akla. Takwil kepada masdar iaitu akla. Itu maksudnya an itu adalah masdariyah. Maknanya gabungan an dengan fi'il kita perlu tukar ataupun kita boleh ubah kepada masdar, boleh takwil kepada masdar, iaitu makanan ataupun makan. Saya makan, maksudnya makan bila ditukar kepada isim. Yang kedua disebut masdariyah dan nasab. Jadi kalau kita lihat kitab, dia sebut an itu adalah an masdariyah nasibah. Nasibah ini maksudnya bari atas. Bari atas. Jadi kita kena sebut an akuna. An akuna. Jadi na itu adalah baris atas. Begitu juga an akula. La itu kita letak baris atas. Jadi la itulah maksudnya nasibah. Jadi an itu kita panggil an masdariyah nasibah. An huruf masdar dan juga an ada dia menasabkan fi'il selepasnya, akuna ataupun akula. Okey. Akuna mudhari' mansub. Maksud kerana ada an tadi. Jadi kalau tidak ada an, dia jadi akunu. Tetapi apabila ada an, dibaca dengan an akuna, jadi dia adalah fi'il mudhari' mansubun. Mansub ini tengok bari atas pada nun itu, akuna itu adalah mansub. Naqis. Naqis ini adalah nama bagi isim bagi kana. Kana ini naqis kerana kana ini dia tidak lengkap, perlu kepada khabar. Ini pun perlu penerangan juga. Ya, contoh saya sebut kana Muhammadun. Jadi kana ini dia tidak cukup dengan isim dia. Mana dia perlu kepada khabar. Contoh saya kata kana Muhammadun wasimun. Adalah Muhammad seorang yang kacat. Jadi kalau saya sebut kana Muhammadun tanpa ada wasimun, ayat itu tidak lengkap. Adalah Muhammad Muhammad apa?
apa cerita tentang Muhammad. Jadi kana ini dipanggil naqis. Dia adalah kurang, Naqis. tidak lengkap tanpa disertakan wasimun. Kalau disertakan dengan wasimun, barulah kana itu menjadi lengkap. Jadi kita terjemah adalah Muhammad itu seorang yang kacak. Jadi kana ini adalah fa'il, tapi dipanggil fa'il naqis, fa'il yang kurang ataupun lemah. Tidak sama dengan jalasa. Jalasa Muhammadun. Muhammad duduk. Jadi sudah jelas siapa yang duduk, Muhammad. Tak perlu lagi kita duduk. Tak perlu lagi yang lain-lain. Ataupun saya buat lagi nama Muhammadun. Muhammad tidur. Perlu lagi perkataan lain? Dah tidak perlu. Jadi jalasa nama ini adalah fa'il yang sempurna. Fa'il yang tam, sempurna. Adapun kana fa'il yang naqis. Kenapa naqis? Kerana dia tidak lengkap tanpa kita sertakan dengan khabar ataupun isim satu lagi. Jadi kalau kita tak sebut wasimun, jadi kana ini adalah kurang, tidak lengkap. Kana Muhammadun adalah Muhammad, jadi tak sempurna, jadi perlu letak wasimun. Tak sama dengan jalasa. Jalasa Muhammadun, Muhammad duduk. Dah sempurna dah ayat ini. Nama Muhammadun, Muhammad tidur. Jadi sudah lengkap. Jadi kana ini dipanggil fi'il naqis dan perlu masuk kepada ayat yang lengkap. Contohnya Muhammadun wasimun. Kat sini perlu kita barisan baris dua, wasiman. Muhammadun wasimun. Satu lagi saya bagi. Muhammadun mujtahidun, rajin. Jadi ayat-ayat yang lengkap ini boleh diletakkan. Kana Muhammadun wasiman. Kana Muhammadun mujtahidan. Wasiman. Jadi bila masuk kana, wasim ini jadi man, mujtahidun itu jadi mujtahidan. Jadi kana ini dia perlu masuk kepada ayat. Kepada ayat mubtada khabar. Jadi kalau dia tidak ada khabar, maka kana ini tidak sempurna. Jadi kalau kita nak i'rab, Muhammad ini adalah isim kana, wasiman, khabar kana. I'rab dia. Jadi apa yang disebut oleh muallif ini, kita cuba lihat. Dia sebut akun ini mudhari' mansub naqis wasmuhu dhamir mustati ana. Maknanya akun ini akunu, jadi sama dengan kana. Kana tadi adalah fi'il madin, akunu fi'il mudhari', dia perlu kepada isim dia. Isim dia ialah ana. Aku menjadi. Menjadi apa? Man aslama. Man aslama ini adalah khabar ya. Khabar ya. Akuna ana ini adalah isim. Isim kana. Dan man aslama. Awwala ini adalah khabar. Kana. Khabar ya. Awwala adalah khabar kana. Jadi awwala khabar kana. Jadi lengkaplah ya. Aku menjadi apa? Orang yang pertama. Aku menjadi orang yang pertama. Tapi kalau kita tak letak awwala, ataupun tak ada disebut awwala, an aku menjadi, ayatnya tidak sempurna. Perlu kepada awwala barulah lengkap. Aku menjadi yang pertama, man aslama, di kalangan orang-orang yang memeluk Islam. Orang yang pertama memeluk Islam.
Ya, jelas kat situ. Banyak kaedah kita belajar hari ini dan semuanya mencabar belaka. Banyak mencabar dan nak habisnya memang perlu kepada masa. Jadi aku menjadi orang yang pertama. Jadi wasmuhu dhamir mustatir ana. Jadi anar itu adalah isim kana awwala khabar akun. Awwala khabar akun mansub. Mansub ini bari atas. Kita sebut awwala. Kita tak sebut awwalu ataupun kita tak sebut awwali, tapi kita sebut awwala. Kerana kana ini dia menasabkan khabar dia. Khabar kana ataupun khabar akun dia adalah mansub bari atas. Awwala man isim mausul. Man isim mausul, sesiapa. Mausul, isim mausul man, sakin maknanya nun itu baris mati. Nun itu man. Kita tak baca mani, kita tak baca mana, kita tak baca manu, tetapi kita baca dengan man. Jadi man itu adalah isim mausul bermaksud sesiapa. Sakin baris nun itu mati dan dia adalah mudhaf ilahi. Man mudhaf ilahi. Awwala itu mudhaf, man mudhafun ilahi. Maknanya yang pertama sesiapa ataupun siapa. Aslama fi'il madin wal fa'il huwa. Siapa yang menyerah diri, yang telah menyerah, yang telah tunduk. Di sini maknanya patut Allah serah kepada memeluk Islam secara mudahnya ialah yang pertama Islam. Itu Muhammad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di zamannya ialah yang pertama memeluk Islam, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Boleh Haji Zul berada dalam kereta, Haji Zul. Ahlan wa sahlan Haji Zul. Minta maaf baru bertukar driver Ustaz. Baru dapat tengok. Yalah, kita pun dah nak tamat kan. Nak habis dah. Nak habis lah. Jadi okey tak apa aja. Aslama itu adalah fi'il madin. Fi'il madin bagi 4 huruf. Yang ditambah di sini ialah alif. Aslama, jadi wazan dia af'ala yuf'ilu if'alan. Aslama yuslimu islaman. Fi'il madin, mana fa'ilnya? Fa'ilnya ialah huwa. Aslama dia yang berserah, iaitu siapa tadi? Siapa yang awal berserah? Sudah tentu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, wal masdar muawwal, ini maksudnya masdar muawwal yang kita sebut tadi, an akuna, maknanya masdar dia kaunun. Masdar muawwal kaunu fi mahalli jar biya'i mahdhufah bi an akuna. Maknanya ada ba, bi ba, bukan ya, fi mahalli jar bi ba'i mahdhufah bi an akuna muta'alliqun bi umirtu. Ini detail dia sebut. Maknanya begini. Umirtu bi an akuna awwala man aslama. Umirtu bi an akuna awwala man aslama. Dan kita dah belajar tadi an akuna adalah boleh ditakwil, boleh ditukar kepada masdar kauna ataupun kaunun, tapi di sini kauna. Jadi ayat kainun boleh Ustaz, kainun. Dia masdar saja, masdar. Bukan isim fa'il. Jadi ditakwil kepada masdar. Jadi bentuknya macam ni, umirtu bi kauni awwala man aslama. Jadi ada huruf ba. Ba ini dia sebut ba mahzufah. Maknanya ba ini tidak disebut. Maknanya aku diminta
menjadi yang pertama memeluk Islam. Bikauni man aslama. Jadi fi mahalli jar bi ba, kauna itu sebenarnya dia adalah fi mahalli jar bi ba mahdzufah, mahdzuf tidak disebut bi an akuna. Ya, ya. Jadi ayatnya ialah bi an akuna muta'alliqum bi umirtu. Jadi bi an ini dia bergantung kepada ayat umirtu. Okey, lama kita huraikan tentang maknanya ayat ini banyak kaedah-kaedah baru yang kita pelajari, dan seandainya jelas, alhamdulillah, dan seandainya tidak jelas, insya-Allah penerangan-penerangan akan datang dapat menjelas ataupun memberikan lebih penjelasan insya-Allah. InsyaAllah. Okey, terakhir sikit lagi, wa huruf ataf wa atifah wala. La itu ialah nahiyah jazimah. La nahiyah jazimah. Apa maksud dia la nahiyah jazimah? Dia menjazamkan fi'il mudhari'. Dia menjazamkan fi'il mudhari'. Contoh saya bagi di sini. Tadhhabu. Tadhhabu. Ba itu kita baca baris hadapan. Tajlisu. Tajlisu, sin itu kita baca baris hadapan. Apabila kita tegah ataupun larang dengan huruf la, jangan maksudnya. Jadi ba itu kena letak baris mati. Sim ini kena tukar dengan baris mati. Jadi la tajlis. Jangan kamu duduk. La tadhhab. Jangan kamu pergi. Jadi itu maksudnya la nahiyah. Nahiyah maknanya jangan. Jazimah. Jazimah maksudnya baris mati ataupun kedudukannya ialah majzum. Kalau dua maknanya tadhhabu anta. Kalau dua antuma tadhhabani, dibuang nun. Nun ini dibuang. Kita buang terus. Tadhhaba asalnya tadhhabani. Kalau ramai tadhhabuna juga dibuang nun, jadi la tadhhabu. Jadi jangan awak pergi. Jangan awak berdua pergi. Mana nunnya? Nun itu dibuang kerana ganti kepada baris mati ini. Dan la tadhhabu, jangan kamu pergi. Nun ini pun dibuang ganti kepada baris mati. Tanda tanda jazam ganti kepada tanda yang asal iaitu baris mati. Okey, la nafiyah jazimah. La dalam ayat tadi disebut la takuna. La takunanna. Okey, takunanna ini adalah fi'il mudhari' dicampur nun taukid. Asalnya la takunu. Asalnya la takunu. Asalnya takunu. Bila disebut la, bila ditambah la, sepatutnya nun ini dimatikan. La takun. Saya tulis kat sini. Asalnya la takun. Ataupun kita akan tulis dengan la takun. La takun. Asalnya begitu. Jangan kamu jadi. La takun. Jadi buang nun. Sebabnya ada dua baris mati. Jadi tak kalau buang waw pun tak jadi tak menjejaskan apa-apa. Kalau ada pun macam tak ada. Jadi dibuang waw jadi la takun. Jangan kamu menjadi. Tapi apabila ditambah dengan nun taukid, fi'il mudhari' ini dia menjadi mabni. Maknanya dia menjadi baris atas kat sini. Dia mabniyun 'alal fathi. Jadi dibaca la takunanna. Nun ini adalah menunjukkan sungguh. Maknanya jangan sesekali, jangan betul-betul, jangan, maknanya larangan betul-betul jangan. Jangan kamu menjadi
Jadi kenapa nun ini baris atas? Kerana bersama dengan nun taukid. Nun taukid thaqila. Nun taukid yang ada sabdu. La takunanna. Jadi daripada nun taukid ini kita boleh terjemahkan, wahai Muhammad, Allah Ta'ala perintahkan, jangan sesekali kamu. Adalah pagi. Kamu betul-betul jangan. Kamu betul-betul jangan. Kamu betul-betul jangan jadi Nak balik. Dah cakap dah. Alah. minal musyrikin. Musyrikin. Dia buat dia nak balik tu dia buat terik pula. Dia mak nak jumpa atuk ni macam mana ni atuk tak ada. Siapa yang punya bising Dia macam nak mak nak balik ni mak nak jumpa atuk ni. Dia tak ada. Kakak cakap atuk. Dia kasi dekat perlu. Okey. La takunanna, nun ini adalah nun taukid. Jadi apabila ditambah dengan nun taukid, nun fi'il mudhari' ini menjadi mabni. Jadi disebut la takunanna minal musyrikin, di kalangan orang-orang musyrikin. Jadi jelas kenapa kalau ikutnya baris mati tidak begitu. La tadhhab, la tajlis. Tetapi kenapa Allah Ta'ala sebut la takunanna, nun ini baris mati? Kerana bila fi'il mudhari' ditambah dengan nun taukid, maka dia menjadi mabni, dibaca dengan la takunanna. La takunanna minal musyrikin. Minal musyrikin itu adalah jar wa majrur. Minal musyrikin sama tadi takun itu mudhari' naqis maftuh fi mahali jazam. Maftuh maknanya mabni 'ala al-fathi fi mahali jazam, maknanya dia kedudukannya adalah majzum. Nun taukid, wasmuhu mustatir anta, dan isim kana itu adalah anta. Maknanya wala takunanna la takunanna, mana isim dia? Isimnya adalah anta. Itu isimnya. Khabar dia mana? Khabar dia ialah kainun. Kainan. Jangan kamu menjadi, adalah kamu jadi minal musyrikin, di kalangan orang-orang yang syirik. Kita tengok khabar dia mahzuf, takdir dia apa? Wasmuhu mustatir anta minal musyrikin. Minal musyrikin itu adalah jar wa majrur. Jar wa majrur muta'alliqun bi mahdhuf khabar takunan. Maknanya ada khabar di situ tetapi tidak disebut. Tidak disebut. Okey. Jadi kita lihat di sini wala takunan, dan jangan kamu menjadi wala takunan anta, kainan adalah engkau, minal musyrikin, di kalangan orang-orang musyrikin. Jadi khabar ini telah dibuang ataupun tidak disebut. Wala takunan ahadan, boleh juga ahadan. Kita boleh tukar juga khabar ini kepada ahadan minal musyrikin. Jangan kamu menjadi salah seorang di kalangan orang-orang yang musyrik. Jadi itulah lebih kurang terjemahan dan i'rab ayat yang pendek tetapi khazanah ilmunya terlalu banyak. Kadang-kadang kita pun tidak tercapai, dan itulah antara menunjukkan bahawasanya Al-Quran ini adalah kalam Allah, diturunkan ke atas Nabi Muhammad SAW. Dari sudut maknanya adalah tinggi, banyak, hebat. Begitu juga dari sudut bahasanya juga adalah hebat, dan kadang-kadang kita tidak dapat mencapai ataupun dapat memenuhi apa yang dituntut ataupun apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, habislah ayat 14.
InsyaAllah kita akan sambung ayat 15 pada kelas kita yang akan datang biiznillah subhanahu wa ta'ala. Ada soalan nak tanya? Boleh buka suara masing-masing. Tadi saya mute sebab bising. Ada soalan nak tanya? Hajah Laila ada soalan? Ustaz yang wala takunanna tu antum anta antum. Anta. Asal dia takunu ada anta kat dalam tu. Awak. Jangan awak. Dan na ini adalah huruf taukid. Hajah jangan bertukar dengan bagi antunna, fi'il antunna. Bagi antunna, dia adalah contohnya taj lisna. Taj lisna, ada nun kat belakang ni kan? Ya. Ini adalah fi'il mudhari' biasa. Maksudnya kamu, kalian perempuan duduk. Tapi nun di sini ialah nun taukid. Nun taukid. Bukan nun ramai, bukan nun ramai. Ya. Ada lagi soalan? Haji Kasbi? Tak dengar suara Haji Kasbi Boleh buka balik suara Haji. Haji Zul, ada soalan? Jauh perjalanan tu Dalam perjalanan lagi Ustaz. Ya. Satu keluarga pergi sana Ya. Tapi saya pergi sekejap je ni. Petang ni kan balik. Oh ya. Hajah Kasmawati ada soalan? Ustaz yang mula-mula tadi tu, kul dengan apa? Bi'. Ba'a yabi'u yang mula-mula tadi fi'il mabni lil majhul. Fi'il amar. Dia selain pada dua tu ada lagi tak? Oh banyaklah. Qala ba'a apa lagi Ada yang dua huruf illah, contohnya wa'a. Kita nak tahu ada alif yang dibuang tu macam mana kita boleh tahu tak? Alif yang dibuang. Asalnya ada alif tapi dihilangkan alif tu. Kalau perkataan lain tu kita boleh kenal tak? Apabila fi'il ataupun perkataan tu khususnya fi'il kurang daripada 3. Maknanya ada huruf. Contoh asalnya 3 huruf fi'il ni. Jadi tiba-tiba kul. Maknanya kul ini adalah ada benda yang dibuang, huruf yang dibuang. Sama juga bi', maknanya ada yang dibuang. Wa'a, contoh saya buat ya'i, fi'il amadi ialah i. Jadi dibuang 2 huruf dibuang. Hingga i saja fi'il amadi. Jadi ini adalah fi'il dipanggil fi'il mu'tal, iaitu fi'il yang sakit. Di mana dia tidak ikut kaedah-kaedah yang kita belajar bagi fi'il yang 3 huruf. Jadi qala yaqulu qul. Bagaimana huruf baris hadapan ni? Lihat kepada fi'il mudhari' dia. Kalau qaf ini mudhari' dia baris hadapan, fi'il amar dia pun kita kena sebut qul. Ba'a yabi'u. Kenapa ba ini baris bawah? Kita tengok kepada fi'il mudhari' dia. Ba ini adalah baris bawah. Yabi'u. Baris bawah. Jadi bi'. Ini pun sama, wa'a, baris atas. Tapi fi'il mudhari' dia ya'i. Jadi i. Waqa. Waqa ialah fi'il madin. Fi'il mudhari' dia ialah yaqi. Fi'il amar dia ialah qi. Qi ini selalu kita sebut dalam doa kita. Siapa tahu doa mana? Selalu kita sebut qi.
Maksudnya jauhilah. Engkau jauhilah. Dalam doa kita. Wakina. Wakina azabannar. Nah, Okey. maknanya wa itu dan, qi itu engkau jauhilah ya Allah na kami, dan engkau jauhilah ya Allah kami. Wa qina min azabin nar, daripada azab api neraka. Jadi apabila i ataupun qi ataupun bi ataupun kul, maka ada sebenarnya huruf-huruf yang telah dibuang, yang telah dibuang daripada asal kata kerja.